محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabihatul Qulub. Faedah azimah, ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz, ingat segala ilmu, halusnya, perinci dan kasarnya, rangkumnya, maka hendaklah disurat, ditulis pada bejana bekas yang suci, yang bersih akan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Surah Ar-Rahman ayat 1-6. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Suratul Qiyamah ayat 16-19. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Suratul Buruj ayat 21-27. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam. Tulis pakai apa? Dia tak tulis kat sini kan? Pakai apa? Dalam kitab-kitab yang lain ditulis guna za'faran. Kalau bahasa Inggerisnya saffron. Kalau bahasa Melayu apa ya? Za'faran. Bahasa Arab za'faran. Bahasa Inggeris saffron. Itu apa nama ni, warna kuning untuk buat nasi minyak. Orang tukang masak tahu lah. Mahal tu. Yang original mahal lah. Yang tak original dia biasa lah. Kan? Original yang dengan tak original memang beza lah. Harga beza, kualiti pun beza kan? Baik, jadi kemudian dihapuskan. Dah tulis sebagai apa? Za'faran. Hapuskan, padamkan dengan air zam-zam, siram, dan diminumkan dia. Jangan pakai dakwah pen. Tulis kita bawa pen, buang minum. Jangan racun. Dakwah pen tu buat kimia. Kan? Za'faran. Rasa dia tak? Ya, rasa za'faran. Za'faran campur air zam-zam lah. Nak nulis pun nak kena cantik. Ar-Rahman, tak ada bentuk Ar-Rahman. Kena upah yang pandai nulis. Ar-Rahman tu bukan hurufnya, dia dengan barisnya sekali. Atas, bawah, depan kan. Yang pendek ada matnya apa semua. Nescaya hafaz dia akan tiap-tiap barang yang didengarnya. Masya Allah. Dengar apa semua ingat. Dan barang yang dilihatnya apa nampak semua ingat. Dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrab. Mujarrab tu apa? Telah dicuba. Yang cuba ulama lah. Mujarrab sebenarnya kan mujarrab kan. Ini obat mujarrab. Mujarrab tu asal bahasa Arab. Maknanya apa? Setelah dicuba banyak kali, bukan satu kali. Ustaz dah pernah cuba belum? Nak beli za'faran pun satu apa nama ni, kena pandai kan. Lepas tu harga, lepas tu kena cari bekas yang besar sikit lah. Kecil tak muat ni. Besar sikit lah tulis, dan dia melekat. Bukan melekat apalah, boleh nampak lah tulisannya tu kan. Lepas tu minum. Baik. Dan kata Al-Kalbi, ada mesti nak cuba juga buat kan. Dan kata Al-Kalbi, ada bagi anak, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan sesuatu daripada Al-Quran, lupa ia.
Baca Quran lupa. Nak menghafaz lah ni kan. Program Johor kan ada ujian Al-Quran. Al-Quran selain tilawah, bacaan, ada hafazan. Lupa dia. Maka melihat aku dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, ni ulama lah, surat olehmu, tulis olehmu akan Ar-Rahman Allamal Quran hingga akhir apa? Hingga yang tadi tu lah, ayat-ayat tu. Orang yang terdahulu sebut, yang sebutkan tadi tu. Maka aku berbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia barang yang didengar dia. Maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, itu Allah Ta'ala. Ulama mimpinya ilmu, macam saya mimpinya kacau setan tadi, bertindih lah, kejual hantu macam-macam. Ulama mimpinya ilmu, dapat ilmu. Siapa jagalah adab kan. Bila sembahyang baca 3 kul Allah, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, seluruh badan 3 kali. Baik. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dhaif dengan maudhu' lain. Dhaif tu lemah, maudhu' palsu. Palsu tu makna direka-reka. Ini hadis dhaif, hadis ni lemah. Hadis tu betul cuma lemah. Lemah ni jadi lemah sebab dalam sanad dia tu, rantaian hadis ini diriwayatkan oleh siapa, diambil daripada siapa, dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Dalam rantaian sanad ni tu ada seorang yang pelupa, ada seorang yang ada lemah dah. Maksudnya kalau tuan-tuan masih ingat lagi masa agama Johor, darjah khas tu, mustalah hadis tu kan, kalau perawi hadis tu dia cuma bergurau dengan dia punya binatang, unta kan, dia nak bagi makan tu, unta tu nak makan dia main-main macam tu, itu pun dah kira lemah, tak boleh. Main-main punya orang, main-main punya orang. Bergurau punya orang, tak boleh, dia tak boleh. Kena orang yang serius. Kita pada kita kan biasa kan, dalam gurau orang unta tu nak makan macam tu kan. Dalam apa syarat-syarat perawi hadis, sanad-sanad tu tak boleh, macam tu tak boleh. Itu yang saya ingat kan, tak boleh, itu dah kira lemah. Di hadis yang diriwayatkan tu boleh jadi dia hilang, kurang ingatan, ataupun dia main-main kat situ. Bahayalah. Tapi hadis dhaif ni maknanya hadis tu masih betul lah. Masih hadis tu masih betul, cuma lemah. Dia tak sampai tahap maudhu' ni palsu. Tak diterima lah, maudhu' tak diterima. Ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu, lemah itu, tiada sayaginya diihmal, diabaikan dia. Hadis dhaif, hadis lemah jangan diabaikan, kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilat amal, untuk kelebihan amal, supaya kita ni kuat semangat untuk beramal. Kalau kelebihan ilmu, semangat untuk menuntut ilmu lah. Kelebihan sembahyang, semangat untuk sembahyang. Macam orang kerja tu dia punya fadilatnya apa? Gaji lah. Itu yang buat semangat nak kerja. Kan? Kau kerja gaji berapa? 1,000. Kau? Aku 2,000. Kau kerja kat mana? Dia datang semangat. Lagi tinggi fadilatnya tu, lagi tinggilah semangatnya tu kan. Fadilat kat situ gajinya lah. Kan? Tapi aku gaji 2,000, tapi kau kena ni sikit, dia lebih masa ke apa kan, kerja berat sikit ke apa ke, biasalah. Tapi sanggup buat, pasal apa? Tahu kelebihan ni, fadilat ni kan. Ini fadilat dakwah, jadi datang semangat untuk berdakwah. Kisah-kisah para sahabat, jadi semangat untuk mencontohi sahabat. Kisah Rasulullah, semangat untuk mencontohi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan zikir, fadilat zikir, fadilat puasa, fadilat haji, jangan diabaikan, boleh digunakan, tapi tak bolehlah buat hujah. Dan perlu ada, sama juga dalam hadis-hadis yang mutasyabihat yang lain. Ada hadis-hadis dhaif ni yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini samar-samar. Contoh dalam fadilat solat, dalam fadilat solat, fadilat amal, ada hadis beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah solat. Jadi maknanya kalau orang tak solat tu hadis tersebut seolah-olah orang tak sembahyang, jadi jatuh murtad, kafir, orang bukan Islam. Tapi makna sebenar hadis tersebut bukanlah orang yang tak sembahyang itu jatuh murtad, kafir. Dia berdosa besar. Dia berdosa besar selagi dia tidak menafikan kewajiban sembahyang. Kau kan tak sembahyang, yang sebenarnya sembahyang itu wajib, tak kala itu boleh jatuh murtad, kafir, naudzubillah dari. Tapi kalau dia kata memang sembahyang itu wajib, aku ni belum sampai seru, dia nak siapa yang diseru tak tahulah. Nak tunggu malaikat maut yang menyeru. Malaikat maut tak menyeru, dia datang tu syambut saja. Tak ada Muhammad Nur Adil Hakim, saya nak cabut nyawa, tak ada. Itu Rasulullah adalah Rasulullah. Malaikat maut salam, aku nak cabut nyawa, izinkan, minta izin. Itu Rasulullah. Ustaz Aidin bertuan malaikat, Assalamualaikum Ustaz Aidin, minta maaf ganggu lah ni, nak cabut nyawa ni. Baik tak ada. Jadi nak tunggu seruan siapa tak tahu kan. Baik, jadi seperti kata Syekh Ibn Hajar dalam Tanbihul Akhyar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujjah pada segala fadilat amal dengan ittifaq sepakat ulama. Seperti barang yang tersebut dalam Syarhul Muhadzab dan lainnya. Dan ada pun pada hukum seperti halal dan haram, dan jual beli, dan nikah, dan talak. Bahasa Arab tolak, Melayu talak kan. To di atas to, lam, alif, qaf di atas la, talaq. Yang Melayu talak. Asal tolak. Dia macam TOLAK, tolak Ustaz. Itu tolak, pakai tangan kan. Ini cerai, tolak. Dan umpamanya maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Ia pada hukum tak bolehlah untuk hadis, gunakan hadis dhaif sebagai hujah. Kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, namanya kitabnya Al-Adhkar lin Nawawi. Kitab Al-Adhkar lin Nawawi, kita Arab tapi dah ada terjemah bahasa Melayu Indonesia ada, Melayu Malaysia ada. Sayugianya hendaklah bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia. Dan jikalau sekali-sekali pun supaya ada dia daripada ahlinya, walaupun tak selalu, sekurang-kurangnya amalkanlah sikit daripada fadilat amal itu. Dan daripada hadis Nabi SAW, sabdanya lebih kurang mafhumnya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan suatu, maka tiada dia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, iaitu kelebihan itu. Jadi kena amalkan juga. Kata setengah daripada orang solehin, orang-orang yang soleh, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'batullah. Masya Allah, mimpi Rasulullah. Dah bila mimpi Rasulullah, mimpinya mimpi hantu. Pendorong macam kan. Maka kataku, ya Rasulullah, mimpi Rasulullah panggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini-begini, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yang ini diberi pahalanya. Sabdanya bahkan betul. Dan demi Bunyatul Ka'bah ini, bahawasanya ia daripada Bunyatul Ka'bah, binaan Ka'bah ini, Rasulullah bersumpah dengan binaan Ka'bah,
bahawasanya ia daripada aku dan aku berkata dengan dia. Demikianlah tersebut dalam Jam'ul Fawaid, kitab Jam'ul Fawaid. Wallahu a'lam. Itulah beberapa bab daripada kelebihan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sampai-sampaikan, insya-Allah. Biasa saya tak baca sebelum-sebelum ni kan. Jadi apa nama ni, kerana ada itulah peristiwa munculnya ajaran sesat dan berdekatan pula dengan sini kan. Jadi saya bacakan supaya kita menyampaikan kelebihan-kelebihan ilmu tu supaya yang lain, jiran-jiran kita, keluarga kita yang lain, kawan-kawan pun datang juga ataupun tengoklah yang Tuan Bilal rakam Facebook ni kan. Supaya ulang kaji bab tauhid ni, supaya kita sebarkan juga bab tauhid, ulang kaji bab tauhid ni supaya tidak adalah lagi yang terpengaruh dengan ajaran sesat. Ajaran sesat yang baru tu kita kaji selidik dia punya ajaran sesatnya tu, macam benda yang simple pun boleh terikut kan. Nabi dianggapnya sebagai Tuhan. Benda tu dalam ilmu tauhid kita belajar memang benda asas Nabi, abduhu wa rasuluhu, hambanya dan pesuruhnya. Tapi mungkin kerana yang pertama tak tahulah, mungkin duit kan, kaya ni khasiatnya orang ikut cakap, dihormati kan. Kalau dalam satu kampung nak lantik ketua kampung, minta maaf kampung sini tempat lain, minta maaf ni saya buat contoh je lah. Taman lah, sini kampung kan, taman, masuk taman. Dalam mesyuarat agung, siapa yang orang calonkan untuk jadi ketua taman? Mesti yang paling banyak duit. Di tempat lain lah, bukan sini Dia zaman macam tu, memang macam tu. Dia bukan yang paling pandai kitab lah, tak. Jarang-jarang lah berlaku. Yang kalau boleh yang ada jawatan, yang banyak duit, itulah dah lumrah kan kehidupan akhir zaman kita. Baik, jadi mudah-mudahan kita tak terpengaruh walaupun dengan duit dan sebagainya, tak terpengaruh dengan ajaran sesat. Jadi caranya kita dah tak pengaruh, kita sampaikan benda lain supaya yang lain pun tidak terpengaruh. Kesian anak-anak muda kan, yang ikut tu anak-anak muda dengan bangganya, dengan yakinnya, ya Allah ya Rabbi Karim. Betullah dalam kitab-kitab tauhid kata iman tu 3 perkara mesti ada baru sah imannya. Maknanya yang pertama tu mutabiqun bil waqi', bertepatan dengan yang sebenar. Mesti sama dengan yang sebenar. Nak tahu yang sebenar tu, kitablah, kitab para ulama. Yang kedua al-jazmu, jazam, pegang teguh, tak berubah. Yang ketiga apa, saya lupa kan? Jadi kalau satu orang dia pegang teguh saja, tapi yang dia pegang teguh tu tak bertepatan dengan yang sebenar, tak sama dengan kitab. Dalam kitab Tahqiqul Maqam kalau tak silap, andai kata dia pegang jazam teguh tapi ajarannya ajaran sesat, sampai dia kata walau quti'tu qata'an bahasa Arabnya lah, walau saya dipotong sepotong demi sepotong, saya tetap dengan ajarannya, tak dikira lagi. Sebab apa? Tidak menepati mutabiqun lil waqi', tidak bertepatan dengan yang sebenar. Kesian. Jadi kita sampaikan berapa yang mampu lah. Kalau mampu pergi ke rumah kan, sampaikan, alhamdulillah. Kalau tak mampu, ya WhatsApp ke kan, kongsi-kongsi share ke apa ke kan. Tak mampu juga share link apa ke kan, link apa video yang apa, kalau ada video tentang tauhid ke kan, kalau ada tak mesti saya punya kan. Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut kan, Aqidatul Najin, menuntut fikih. Kitab Aqidatul Najin fi ilmi usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Barahin di Imam Sanusi. Muka surat 155, bab yang keempat,
dalil dan burhan. Burhan tu pun dalil juga bagi semua sifat. Siapa nama? Burhan. Burhan tu dalil. Dalil dan burhan bagi semua sifat yang telah dibicarakan dahulu. Dan tatkala selesai oleh musannif tu pengarang kitab. Pengarang kitab apa yang dimaksudkan? Pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi. Sebab dia kitab syarah, dia mensyarahkan kitab Ummul Barahin. Jadi dia sebutlah kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin itu Imam Sanusi. Dan tatkala selesai oleh musannif daripada berkata-kata atas aqaid, i'tiqad, kepercayaan, keyakinan yang bergantung dengan Allah Ta'ala, mengambil ia berkata-kata atas segala dalilnya atas tertib yang dahulu. Susunannya sama macam dululah, dia terangkan bab dalil, tapi susunannya sama yang lepas. Tapi dalil tiap-tiap sifat itu mensabit ia, menetap ia akan dia, dan menafikan lawannya, menindakkan lawan bagi sifat itulah. Dan segala dalil sifat maknawiyah itu ialah segala dalil sifat ma'ani. Dalil sifat maknawiyah sama dengan dalil sifat ma'ani. Dan ketahui daripada demikian itu bahawa seburhan dalil wujud itu mensabit ia, menetapkan ia. Sabit-sabitnya asal bahasa Arab. Sabit apa? Menetapkan ia akan dia, dan menafikan ia akan adam. Menafikan tu menidakkan. Dalil wujud menetapkan kewujudan, menetapkan dan menjadi dalil kepada wujud tu, dan menindakkan adam. Adam ni ain dal mim, ketiadaan, tak wujudlah. Bukan alif dal mim. Alif dal mim nama Nabi Adam. Dan burhan kidam, dalil kidam mensabit ia akan dia, menetapkan adanya sifat kidam itu, dan menafi ia akan hudus, mentidakkan sifat hudus. Yang ini kidam tu sedia, hudus tu baharu, ada permulaan. Kidam tu sedia, yang ini tiada permulaan, sedia ada, tiada permulaan. Hudus ada permulaan. Dan demikianlah hingga akhir sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang menolak. Sebenarnya salbiyah, menolak dia kata. Mudah-mudahan menolak yang jahat, yang baik yang ditolak. Salbiyah, sifat-sifat yang menolak yang tak baik, menolak yang kekurangan. Dan bahawasanya burhan dalil kudrat mensabit ia akan dia, menetapkan sifat kudrat, dan menafikan lawannya, mentidakkan bagi lemah. Kudrat itu kuasa. Dan mensabit ia akan al-kaunu qadiran, dan menetapkan keadaan Allah berkuasa, dan menafikan lawannya, mentidakkan keadaan Allah lemah. Dan burhan dalil iradat mensabit ia akan dia, menetapkan sifat iradat itu, wujudlah sifat iradat itu, dan menafi ia akan lawannya, mentindakkan lawan iradat. Karohah, ini terpaksa. Iradat itu berkehendak, lawannya terpaksa. Allah Ta'ala bersifat berkehendak, memang Allah yang nak. Baik dan buruk tu kan, nak ulang kaji sikit. Bukan terpaksa, aku nak yang baik tu, yang buruk aku tak nak, tapi jadi juga. Itu mustahil bagi Allah. Dan mensabit ia akan al-kaunu muridan, keadaan Allah berkehendak, dan menafi ia akan lawannya. Disebutkanlah semua satu persatu. Kitab ni perinci, jadi disebut satu. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dia tak sebut semua pun, hingga akhirnya sampailah kauluhu mutakalliman, dan lawannya. Dan kerana demikian itu tiada mendatang oleh musannif, tidak menulis oleh pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, bagi segala dalil segala lawan. Dia tak tulislah dalil segala lawan tu. Pasal apa? Tadi dah lawan bagi dah ada dalil menafikan lawan, jadi tak sebut dalil lagi lah, dia tak ulang. Dan tiada bagi segala dalil maknawiyah. Jadi disebut dalil bagi sifat wajib, itu sudah menafikan lawan sifatnya, dan sifat maknawiyah sudah ada pada dalil ma'ani.
Kalau tidak lagi tebal kitab ni. Dan bermula burhan, dalil dan dalil bersamaan keduanya ada. Habis tu apa sebut dua-dua? Burhan bahasa Arab, dalil bahasa Melayu. Bahasa Arab juga tu, asal bahasa Arab. Banyak perkataan, kosakata bahasa Arab. Nak cerita pentinglah benda tu kan. Cuma Melayu kan banyak satu perkara tu banyak nama dia. Kan. Contoh apa? Macam-macam lah contoh kan. Kerana apa masa sekarang ni tak terlintas pula buat contoh. Perempuan, wanita, gadis, lain-lain tu perkataannya, tapi orang yang sama. Kan? Contoh. Dan bermula burhan dan dalil bersamaan keduanya. Dan kata kata setengah ulama, ia terlebih akhassun, terlebih special daripada dalil. Burhan tu lebih tinggi darjat lah daripada dalil, kata setengah ulama, kerana bahawasanya tertentu ia dengan yang bersusun daripada dua muqaddimah yang yakin keduanya bersalahan dalil, maka bahawasanya adalah ia yang bersusun dan tiada bersusun, dan qat'i putus, dan dhanni dhan saja, kuat sangka, dan ini ialah yang sahih. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had ma'rifah, tahap ataupun takat ma'rifah, mengenal tu yang wajib atas mukallaf sampai mana? Itu iaitu jazam. Yang pertama jazam, kuat. Ada pun disebut jazam, kuat, pegangan kuat, tak pegang putus. Tak ada ni lagi, tak ada berubah lagi. Satu jazam yang muafakat bagi hak, mutabiqun lil waqi', muafakat sama bagi yang hak, bagi yang betul. Macam mana tahu yang betul tu? Kitab para ulama. Macam mana kitab pula? Kitab-kitab ni daripada kitab Melayu, contohnya daripada kitab Arab. Kitab Arab tu daripada Quran hadis. Baik. Kalau kita dapat sesuatu ilmu tak ada sumbernya, itu tak boleh kita sabitkan hak lagi. Sebab apa? Sumbernya tu tidak meyakinkan. Contoh sesuatu maklumat, ni Covid datang balik contohnya kan, ni kena PKP lagi. Dapat dari mana ni maklumat ni? Maklumat lama tu yang ambil balik kan. Contoh awak maklumat ni dari mana? Kalau daripada berita, kalau kita berita tu kira sahih lah, itu pun ada juga tersalah tu kan. Ada juga sekali dua kes berita tersalah bagi maklumat. Ataupun laman web Kementerian Kesihatan contohnya kan, tu dipercayai lah, diyakini. Sebab dia memang pakar bab kesihatan. Jadi bab ilmu agama, kitab lah para ulama lah. Dibandingkan ada juga kitab-kitab yang tak sama. Jadi macam mana nak pegang mana satu? Pegang yang banyak, kebanyakan, dan yang kuat dalilnya. Macam nak tahu kuat dalil tak dalil? Berhujah. Bukan kita lah berhujah, yang pakar lah. Saya pun tak sampai tahap berhujah lagi. Kalau orang cabar saya pun, saya dia banyak sangat cakap, cuma kita berhujah. Maaf, saya belum tahap lagi. Saya belum tahap lagi. Kalau nak ajar berhujah tu Kiai Muhammad Idrus Romli. Itu daripada Indonesia, tak kira lah, kan faham Melayu juga kan. Kan tu memang padan lah. Itu kalau tengok videonya tu kan, 1 jam tu berbahas orang ajak dia berbahas, berdebat. Dia keluarkan dalil. Patah hujah semua, yang lawan dia tu patah semua hujah. Last sebelum habis program dah balik, maaf ada urusan, ada hal. Siapa? Patah hujah dan patah. Ajaran sesat memang tak kuatlah hujahnya kan. Cuma kita Ahlussunnah Jamaah ni, kelemahan saya sendirilah kan. Kalau diajak berdebat pun saya pun tak ingat semua dalil kan. Cakap kat video, kat kuliah bukan main, pumpang. Yelah, kita nak nyampaikan kan.
Bukanlah kita ni mencabar orang yang ajaran sesat tu, tidak juga kan. Ilmu kita ni bukannya, ilmu saya ni bukannya tinggi sangat, bukan ingat semua dalil. Yang ingat tu sampaikan, kita tu sebab saya kata ulang kaji. Cuma bunyinya tu macam berdebat, tidak. Wah, bukan main kalau kuliah dia tu, Said dia kuliah dia bukan main. Wah, pumpang macam berdebat. Wajib berdebat tak nak. Itu cara penyampaian. Guru saya masa menyampaikan, dia buat macam dialog. Si A tanya, B jawab. A tanya, B jawab. Tak ada orang je pun. Dia jadi A, dia juga jadi B kan. Supaya satu lebih menarik lah, yang kedua biar faham. Gitu je lah. Ada soal jawab. Dia yang soal, dia yang jawab. Kan? Itu cara penyampaian je. Baik, sambung. Satu, jazam, pegang teguh. Yang kedua, muafakat bagi yang hak yang sebenar. Ketiga, serta dalil. Nanti saya lupa tu kan. Serta dalil, tahu dalil. Maka adalah itu, maknanya itulah makrifah, mengenal Allah Ta'ala. Maka adalah yang telah tersebut itu sunyi daripada dalil. Maka tiada dinamakan makrifah. Kalau tak berdalil, dalil nakli dan akli, belum cukup dinamakan mengenal. Maka berkendak menyatakan dalil, kena tahu dalil. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan dalil nakli, dalil Quran hadis bagi tiap-tiap akidah terdahulu atas dalil akli, kemudian baru dalil akal, kerana mengambil berkat dengan Al-Quranul Azim. Sifat 20 ni ada dalil Quran hadis dan ada dalil akal. Bukan sifat 20 ni dalil akal semata-mata. Ramai dah yang bertikaikan sifat 20 ni daripada ajaran etis, ajaran ilmu falsafah. Memanglah itu dalil aklinya, dalil akal. Ilmu falsafah kan bermain dengan akal. Tetapi dalil nakli ni pun ada dalil Quran hadis. Jadi maknanya akal itu bersumberkan Quran hadis, bukan semata-mata akal. Bukan akal semata-mata. Gitu jawapannya. Andai kata ada yang bertikaikan, kita beritahulah baik-baiklah, bukan suruh tidak. Mungkin dia tak tahu, dia dengar orang cakap, dia tengok video sana sini, kita maklumkan. Asal ilmu falsafah tu timbul untuk membuktikan Tuhan tu tak ada. Tetapi oleh ulama, dua orang ulama, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka mempelajari ilmu falsafah ni, lalu Allah Ta'ala kurniakan ilham. Ilmu falsafah yang asalnya tujuannya untuk menafikan kewujudan Tuhan, jadi dalil pula kepada bukti Allah tu wujudnya Tuhan. Ilmu yang sama, ilmu falsafah. Sebab ilmu falsafah itu pun Allah Ta'ala yang jadikan. Bukanlah memang betul-betul dia ahli falsafah, kan makhluk. Allah Ta'ala juga yang jadikan ilmu falsafah tersebut. Kan makhluk tu ilmu falsafah tu. Baik. Dan berkata hamba, adapun dalil nakli, berkatalah Imam Sanusi, adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala itu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afillahi syak. Shadaqallahul azim. Satu kaf tu kan. Artinya lebih kurang, adakah pada wujud Allah itu syak? 50-50 surah Ibrahim ayat 10. Allah Ta'ala tanya, adakah pada wujud Allah itu syak? Wujudnya Allah Ta'ala itu syak ke? Memang tidaklah maknanya kan. Itu dalil ni pendek je. Dalil tauhid ni pendek-pendek. Yang ini tiada syak sekali-kali pada ada Allah Ta'ala itu, wujud Allah Ta'ala itu, tak ada syak lah. Dan lagi firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal ardh.
Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang telah menjadikan oleh Allah Ta'ala dan 7 betala langit dan bumi. Suratul Ankabut ayat 44. Itu 2 dalil. Diberi 2 sahaja. Mungkin banyak lagi kitab-kitab yang lain. Dan ada pun dalil akli, dalil akal pula dibahaskan. Sama tak dengan Al-Quran? Kita tengok. Maka iaitu kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin Imam Sanusi, wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa huduthul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdithun wal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni al mutasawiyaini mutasawiyan bi sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu bil a'radil hadithati min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimatul hadithi hadithun wa dalilu huduthil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Artinya, dan ada pun dalil tanda ada Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini, ada permulaannya alam ini. Kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya, kalau Allah Ta'ala itu tak ada, yakni bagi alam ini orang yang membaharukan dia. Kalau alam ini tak ada yang menjadikan dia, tetapi baharu ia dengan sendirinya, tapi alam ini jadi dengan sendiri, yang secara lazimlah, mestilah bahawa ada salah satu daripada 2 pekerjaan yang bersamaan keduanya. Bersamaan ia bagi taulannya, lagi lebih di atas taulannya dengan tiada sebab. Maknanya si A jadikan B, B jadikan A, atau lebih dengan tiada sebab, iaitu mustahil, tak diterima akal. Dan dalil baharu adam itu, yakni jirid melazimnya bagi arat sifat yang baharu, ada sifat baharu daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya. Tanda-tanda alam ini baharu, ada gerak, ada diam dan lain-lain, seperti berhimpun, kumpul, dan bercerai, pisah, dan segala warna dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Dan dalil baharu segala arat itu, sifat itu nyata dilihat berubah-ubahnya daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Dan dalil alam ni baharu dia berubah-ubah. Paling simpel, daripada tak ada kepada ada dan ada kepada tak ada. Itu tanda berubah. Itu tandanya alam ini baharu, dan setiap yang baharu itu mesti ada yang menjadikan. Tak diterima akal, jadi sendiri. Dan adalah pada kalam musannif, itu kata Imam Sanusi. Jadi macam mana penerangannya, syarahnya bagi Syekh Zainul Abidin. Dan adalah pada kalam musannif itu, kata-kata musannif tadi ditakdirkan 2 jumlah, seolah-olah berkata ia bermula alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada, yakni mesti ada baginya daripada orang yang membaharukan dia. Maka natijahnya, kesannya, alam ini ada orang yang membaharukan dia, ada yang menjadikan dia. Maka yang membaharukan dia itu Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana diambil daripada khabar Rasul, cerita daripada Rasul, bahawa orang yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Rasul beritahu yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Dan makna baharu itu kedatangan wujudnya. Baharu itu maknanya apa? Kedatangan wujudnya kemudian, dan dahulunya itu Adam, kemudian baru wujud. Sebelum tu tak ada, tak wujud. Maka Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan daripada Adam tiada kepada wujud. Allah Ta'ala lah yang jadikan daripada tak ada kepada ada. Dan murad yang dikendaki dengan alam di sini, yakni pada kata musannif,
dan dalil baharu alam yakni pada kata musannif, dan dalil baharu alam itu tertentu segala jirim jua. Artinya tiada masuk arat sifat, kerana bahawasanya mengambil dalil oleh sekalian ahli tauhid atas baharu alam ini dengan baharu sekalian arat. Kenapa alam ni baharu? Ada permulaan, sebab sifat-sifat alam tu baharu. Dan jikalau adalah arat itu, arat itu bersifat sifat makhluk, dan jikalau adalah arat itu, sifat makhluk itu masuk pada alam, nescaya jadi bersuatu dalil dan madlul, dan yang macam itu tiada sah dalilnya. Agak mendalam juga uraian itu kan. Dan adapun wujud alam ini jadi dalil bagi wujud Tuhan yang menjadikan dia, kerana tiada tasawur, tiada terfikir pada nazar, pada pemikiran akal bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Tak boleh diterima akal alam ni adanya dengan sendiri. Kenapa? Kerana kata musannif, jikalau baharu ia dengan sendirinya, dan saya lazim mesti bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, bersamaan bagi taulannya. Tiba-tiba lebih ia atas taulannya dengan sendirinya, yakni dengan tiada suatu sebab, maka itu mustahil kerana tiada diterima oleh akal. Dan murad dengan dua pekerjaan itu, yang kendaki dengan dua pekerjaan itu wujud dan adam. Dua pekerjaan tu apa? Wujud dan adam, ada dan tiada. Dan murad dengan salah satu daripada keduanya itu wujud, dan murad dengan taulannya itu adam, tiada. Kalaulah makhluk ni jadi dengan sendiri, alam ni jadi dengan sendiri, nescaya wujudnya pun sendiri, tiadanya pun sendiri. Tapi macam mana boleh wujudnya tu lebih daripada tiada? Bahasan macam tu Dan ini dibinakan atas bahawa wujud dan adam dengan ditilik pada zat mungkin, diri mungkin itu bersamaan keduanya. Dan iaitulah kaul yang masyhur, pendapat yang masyhur, popular di kalangan ulama lah. Dan yang lazim atas kaul ini, pendapat ini, jikalau tiada ada bagi alam itu muhdis yang membaharukan, yang menjadikan, tetapi jadi ia dengan sendirinya, dan secara lazim berat oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan keduanya dengan tiada satu sebab, dan iaitu mustahil. Apa dua pekerjaan tu tadi? Ada dan tiada. Macam mana boleh tiba-tiba ada tanpa sebab? Mustahil, tak diterima akal. Kerana barang yang sabit padanya, tetap padanya daripada himpunan dua yang berlawanan, iaitu rajahanun dan musawatun, artinya berat sebelah dan bersamaan beratnya, dan bandingan demikian itu neraca dan bersamaan dua daunnya, timbang tu neraca kanan kiri. Tiba-tiba berat salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi dengan tiada satu sebab yang memberatkan dia. Tak diterima akal kat situ. Macam tu bahasa tu Baik, panjang lagi bahasan dia. Cukuplah sedikit tentang dalil wujudnya Allah Ta'ala tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita untuk memahami penerangan ulama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar pun sedikit ni buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat daimin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.